Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alayka min naba'im Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna la'ala fil ard. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Suratul Qasas terdiri pada 88 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah yang turunkan di Mekah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ta sin mim. Itu huruful muqatta'ah. Allahu a'lamu bi muradih. Allah Ta'ala lebih mengetahui akan kehendaknya. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang memberi penjelasan. Kami bacakan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun dengan keterangan yang benar bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah berlaku zalim di muka bumi, yakni di Mesir, dengan melampaui batas, serta ia menjadi penduduk berpuak-puak. Dia menindas sepuak di antara ini dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya ia daripada golongan yang membuat kerosakan, dan kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kamu yang tertindas di negeri itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Fir'aun dan kaumnya. Dan kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu, serta hendak memperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama-sama tentera mereka apa yang mereka bimbangkan dari gulungan yang tertindas itu. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut yang memberi maksud dia, inilah ayat-ayat Al-Quran yang terang, jelas. Mana dengan mengikuti Al-Quran sebenarnya, manusia akan dapat sepenuhnya penjelasan dalam kehidupan ini dan penjelasan dalam semua permasalahan hidup di dunia, di akhirat dan seterusnya, memberikan petunjuk dan hidayah sebagaimana telah sebut dalam ayat yang lain, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah. Kami turunkan Al-Quran ini pada engkau ya Muhammad. Sifat Quran ialah tibyanan likulli syai'in, memberikan pendedahan, jawapan, penyelesaian semua masalah. Wa hudan wa rahmah, sekaligus dia menjadi petunjuk dan membawa rahmat. Kami membacakan kepadamu Al-Quran ini sebagian daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya. Quran lengkap, di antara dia ialah kisah pengiktibaran, kisah golongan nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Fir'aun telah menyombong diri dan membuat sesuatu sewenang-wenangnya. Itu sifat Fir'aun, yang mana qalbi dia, itu hati dia rosak, mempunyai sifat takabur,
atau dipanggil bahasa kita sombong, angkuh. Itu menolak kebenaran. Takabur apa makna? Man bataral haqqah, mereka yang menolak kebenaran. Dan tidak ada kebenaran yang sebenarnya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh utusan-utusannya, termasuk yang paling hebat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua tu mereka dustakan. Yang mendusta itu dipanggil golongan mutakabbirin, yang sombong dan takabur, dan membuat suatu sewenang-wenangnya di atas muka bumi ini. Ia menjadikan penduduk Mesir berpecah belah dengan menindas sebahagian daripada mereka, iaitu Bani Israel, yang merupakan penduduk terbaik pada waktu itu. Jadi sistem pecah kawal itu sistem Fir'aun begini. Dia pecah, lepas tu dia kawal, kontrol, perintah, jajah. Sebab bila orang bersatu dia takut. Sebab tu umat Islam disuruh kita bersatu. Sebab tu dua tugas besar yang telah dilakukan oleh baginda Islam ialah dua penyatuan. Satu dipanggil wahdatul fikri, wahdatul fikrah. Yang kedua wahdatul amal. Wahdatul fik mana menyatukan pemikiran. Selaras umat Islam satu je, pemikiran dia tak ada bercambah. Tak ada izm di bawah izm lain, tak ada. Pahaman dia ialah al-Islam. Kemudian wahdatul amal, menyatukan tindakan amalan serentak sama. Itu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang besar di antaranya tu Nabi dapat menyatukan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj berperang saban tahun, ribuan yang terkorban nyawa. Tidak boleh disatukan oleh sebarang ideologi melainkan Islam. Ya, ketika Nabi menyatukan mereka, sehampir mereka itu macam boleh makan pusaka antara satu sama lain. Maknanya rapat sungguh antara Islam dan dia jalan penyelesaian. Mereka diperbudak-budak, mana diperhambakan, dipaksa bekerja sepanjang hari, dan anak lelaki disembelih. Jahat tak jahat Fir'aun kan? Anak lelaki disembelih. Dia ingat dengan tindakan itu dapat menjaga kekuasaan dia. Bahawa orang kalau ada gila kuasa, dia tak kira orang, dia bunuh orang boleh sanggup. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan kebodohan dia dan tunjukkan kebesaran Tuhan. Orang yang akan menumbangkan kerajaan dia, dia kena pelihara. Itu Nabi Musa alaihissalam. Dia kena pelihara Nabi Musa. Nabi Musa tumbangkan dia kan? Allah. Dan anak lelaki disembelih kerana ramalan ahli nujum Fir'aun, dia mengikut nujum dia, bahawa akan lahir seorang anak lelaki dari Bani Israel yang akan membinasakan dan meruntuhkan kerajaan Fir'aun, bahkan akan menyebabkan kematian sebagai Raja Mesir pada waktu itu. Sehingga dikeluarkan perintah kerajaan untuk menyembelih setiap bayi lelaki. Setiap bayi lelaki hukum dia apa? Sembelih. Dahsyat tak dahsyat. Dan hanya membiarkan bayi perempuan saja hidup. Dia ingat dengan tindakan dia tadi selesai. Rupanya dengan dia kena benam dalam laut. Akan tetapi usaha Fir'aun untuk menyelamatkan daripada bencana azab Allah Ta'ala telah diramalkan oleh tukang nujum dia. Walaupun dengan membunuh setiap anak lelaki Bani Israel, tidak berhasil, kerana sudah menjadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa dikehendaki Allah itu saja berlaku. Apa tidak dikehendaki tidak akan berlaku. Jadi yang telah berlaku dulu, sekarang, akan datang, semua telah masuk siap dalam taksisul iradah yang dikenali dengan ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Bahkan penentangan pemuda yang disangka akan menghancurkan kerajaannya dan menyebabkan kematian itu, tetapi sebaliknya pemuda itu dibesarkan di dalam istana Fir'aun bersama keluarganya sendiri. Maka Allah Ta'ala tunjukkan kehinaan dan kedhaifan perancangan Fir'aun. Dia ingat dengan kuasa dia, dengan arahan dia dipatuhi semua, dia boleh blok. Rupanya dia sendiri menjadi hamba memelihara orang yang akan meruntuhkan kerajaan dia. Itu Nabi Musa alaihi salam. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka nak rancang tipu daya, menipu jalan, tapi Allah Ta'ala balas balik.
budaya dia kena kepada dia balik. Allah. Kemudian Allah SWT berfirman bahawa kehendaknya yang sudah terlaksana dan menjadi kenyataan, dia hendak memberi kurnia kepada Bani Israel yang tertindas di negeri Mesir dan hendak menjadikan mereka pemimpin yang mewarisi negeri Syam, Mesir dan negeri-negeri sekitarnya yang pernah dikuasai Fir'aun. Semua itu jatuh ke tangan Nabi Musa AS. Kemudian Allah SWT akan meneguhkan kedudukan dan kekuasaan mereka di tempat itu sehingga dapat diperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tenteranya apa yang mereka selalu khawatirkan itu menjadi kenyataan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan takdirnya. Benda itu sudah ada dalam taksis iradat dan Allah Taala melakukan satu demi satu sehingga berlakulah peristiwa besar. Fir'aun dibenamkan di dalam laut, mati dalam keadaan yang sangat hina disaksikan oleh semua rakyat. Padahal mereka dia mengaku Tuhan, rupanya bukan Tuhan, dia jadi hantu. Dia kena benam habis. Itu azab paling besar, kisah yang paling dahsyat, tumbangnya sebuah kerajaan besar di tangan seorang rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Ta'ala wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Faltaqatahu alum fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li walak wa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw yattakhizuhu walada wa hum la yash'urun. Wa auhayna ila Musa, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Wahyu dengan ilham, sebab ada wahyu ilham. Mereka kata wali-wali bila dapat ilham dia panggil wahyu ilham, bukan wahyu tasyri'. Kalau wahyu tasyri' tu wahyu syariat, itu khas Nabi Rasul. Daripada aulia dinamakan juga wahyu ilham dipanggil. Ini ilham berdasar ayat wa auhayna ila ummi Musa. Allah Ta'ala wahyukan pada ibu Nabi Musa, sedangkan mana ada rasul perempuan, ya. Jadi wahyu sini dengan mana ilham. Itu diterjemahkan dengan kami ilhamkan kepada Nabi ibu Musa, susukanlah dia an ardihi, mana susukan akan dia. Jika engkau takut suatu bahaya mengenainya daripada angkara Fir'aun yang sedang merancang membunuh setiap bayi yang lahir dalam keadaan lelaki dibunuh, maka letakkan dia di tepi peti, letakkan dia di dalam peti, masuk dalam peti dan lepaskan dia ke laut. Wah, lagi suspended. Masuk dalam peti, lepas ke laut. Itu dahsyat tawakal kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu ilham Allah Ta'ala berikan, dilaksanakan dengan penuh keyakinan. Ibu seorang rasul yang hebat, Nabi Musa kalimullah, yang berbicara dengan Allah Ta'ala dengan cara yang layak, dengan kebesaran. Kemudian lepaskan dia ke laut dan janganlah engkau merasa bimbang. Serah aja, itu arahan Tuhan. Tuhan yang menjaga segala-galanya. Dan jangan pula berduka cita, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Budak ni akan kembali balik pada kamu. Ikut saja arahannya. Dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang daripada rasul-rasul kami. Masya Allah, ya. Begitulah hebatnya ujian para rasul di awal lagi umur. Rasulullah SAW gitu, semua Nabi gitulah. Sebab yang paling kuat diuji adalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Setelah itu dia dipungut oleh orang-orang Fir'aun. Ya, kesudahan ini aturan Tuhan atur. Dan kesudahan dia akan menjadi musuh
dan menyebabkan duka cita bagi mereka itu. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta orang-orangnya adalah golongan yang bersalah. Dan ketika melihat kanak-kanak itu, berkatalah isteri Fir'aun, semoga ia menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu, maka janganlah kamu membunuhnya. Itu peranan dia. Lelaki dia dah kena bunuh lah kan, lelaki. Tapi antara susun cerita macam tu. Mudah-mudahan ia berguna kepada kita, ya, atau kita jadikan dia anak padahal mereka tidak menyedari kesudahannya yang telah ada dalam perancangan Allah yang rapi. Tafsirnya diceritakan bahawa akhirnya orang-orang Mesir, itulah golongan kaum Fir'aun, merasa khawatir bahawa orang laki-laki daripada Bani Israel akan maknanya rosak, dan mereka harus menggantikan kedudukan sebagai sebuah buruh yang harus mengerjakan pekerjaan berat sepanjang hari. Jika penyembelihan dan pembunuhan terhadap anak-anak laki Bani Israel diteruskan, dahsyat tu. Bapa mereka kena dera, anak mereka disembelih. Ingat, dengan tindakan itu dapat mempertahankan kekuasaan dia. Rupanya orang yang nak melingkupkan dia kena pelihara. Masuk dalam istana, tak payah cari jauh-jauh, depan mata dia hari-hari dia tengok orang yang akan menumbangkan maknanya kerajaan dia. Orang bila ada hubbur riyasah, kasih kepada ketua, raja, jadi apa? Dia buat apa tadi tak kira. Dan dikuasa dia dapat dipertahankan. Pasal kata bunuh orang apa semua, tipu daya, bunuh apa dia sanggup. Kalau tipu ni biasa kan. Nipu orang, mengakalkan orang, buat fitnah, itu mainan orang yang gila kuasa. Dia sanggup buat semua tu. Dia ras sekali Tuhan gambarkan, dia bunuh sanggup. Dia bunuh rakyat kan. Sebagaimana disebut bahawa Harun alaihi salam, saudara kepada Nabi Musa, merupakan kekanda dia, abang dia, dilahirkan dalam tahun bebas penyembelihan, ya, dalam tahun tu tahun tak kena sembelih. Manakala Nabi Musa AS dalam tahun penyembelihan. Nabi Musa tu Allah takdirkan dalam tahun kena sembelih itu dia. Telah diceritakan bahawa Fir'aun menetapkan orang-orangnya untuk mencatat apa yang berlaku seperti keluar masuk rumah. Oh, lagi dahsyat ni. Keluar pergi mana, jalan ke mana, semua ada buat report. Dia catat nama perempuan yang hamil pula. Oh, dahsyat. Perempuan mengandung dia catat, tengok apa anak lelaki perempuan, ya. Dan bila anak itu akan lahir, maka datang seorang yang akan menyembelih jika ia seorang laki-laki, ya. Tengok anak tu, tengok laki-laki je, dia lagi bawa pisau sembelih tu, ya Allah. Tetapi sebaliknya akan membiarkan bayi, kalau perempuan dibiarkan. Maka apabila ibu Nabi Musa AS mengandung, Allah SWT tidak menampakkan tanda kehamilan dia. Dia orang tengok macam biasa je, perut dia tak nampak. Kerana untuk mengelakkan dari perhatian Fir'aun dan pengikutnya. Apabila anak itu dilahirkan lelaki, maka ibu Nabi Musa lagi resah dan bimbang, ya, bimbang serta tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan anak ni. Allah. Maka Allah SWT mengilhamkan agar ia susukan anak itu dulu. Kemudian hanyutkan dia ke dalam sungai Nil dan meletakkan di dalam sebuah peti, dan tidak perlu bimbang, buat apa yang Tuhan suruh. Dalam perkara ini kita tengok apa yang Tuhan suruh buat. Sebab dia punya kan, dia tahu dia dah susun. Walau perkara itu kadang-kadang akal kita lemah untuk mengolahnya. Anak kesayangan yanyut tuan. Takkan ke satu kerja yang agak-agak menguji jiwa seseorang, ya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi besok sembelih anak, semua tu benda berat ni. Anak nak kena sembelih, main anak payah nak cari, jiwa kena sembelih pula. Tu, ya. Depan lautan, ya, ni sikit lagi masuk cerita Nabi Musa.
pukul dengan tongkat. Tongkat betul nak belah macam mana? Kau nak kira akal mat sempit. Ikut aja, jangan soal. Buat pum, Tuan buka. Buat dia punya semua kan. Itu syarat dia. Maka di sini maknanya satu arahan yang sangat mengejutkan. Anak kecil ya bau susu, lepas tu pergi lepaskan. Tapi lepas dengan janji Allah Ta'ala dia akan kembali balik. Oleh kerana parti itu ya maknanya mengembang di permukaan air, maka lebih mudah. Oleh kerana peti itu mengambang di permukaan air, maka lebih mudah dayang-dayang istana mengambilnya. Kemudian diserahkan kepada pemaisuri Fir'aun ke Asia, lalu dibukanya. Alangkah terkejut apabila mendapati bayi lelaki. Bayi pada lelaki pula. Masuk dalam tempat orang bunuh lelaki. Fir'aun masih hidup berada dalam peti tersebut, mempunyai paras rupa yang menunjukkan kelak akan menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah, berani, cantik dan pandai. Mana wajah seri dia pun dah nampak lain macam. Nabi, Rasulullah, Ulul Azmi, Kalimullah. Pangkat banyak ni. Dengan yang demikian maka tertanamlah dalam hati pemaisuri raja rasa simpati, kasih kepada bayi tersebut ya, dengan gembiranya maka dibawanya bayi itu untuk diperlihatkan pada Fir'aun ya, jembalang tanah. Ini makan orang keju ini. Penerimaan Fir'aun berbeza dengan isteri yang sangat gembira menerima bayi lelaki ya. Fir'aun nak bunuh ya. Tapi sebaliknya Fir'aun yang telah dibayangi dan dihantui oleh ramalan ahli nujum, maka ia hampir saja ingin memerintahkan supaya menyembelih bayi itu jika tidak dihalang oleh isterinya Asia. Kalau tak dihalang memang ditarik pisau je lah awak dia. Lalu isterinya berkata, janganlah engkau membunuhnya, anak ini akan memberi manfaat kepada kita, atau kita jadikan sebagai anak angkat. Demikianlah apa yang mereka harap daripada bayi yang mereka ambil apabila dewasa kelak. Memang betul memberi kemanfaatan besar, menombangkan kezaliman. Mereka tidak mengetahui dan tidak terlintas dalam fikiran bahawa bayi yang mereka ambil dan dibesarkan kelak menjadi musuhnya, yang akan menyebabkan keruntuhan dan kebinasaan kerajaan Fir'aun bersama dengan kaumnya yang zalim dan sentiasa melakukan maksiat dan kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha latakuna minal mu'minin. Wa qalat li ukhti qussi babasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun wa harramna alaihi al-maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Paradatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzana wa lita'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Asli janji dia tertunai, kembali balik Nabi Musa pada mak dia. Dan sepeninggalan yang menjadikan hati ibu Musa kosong ya. Sungguh ia nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterang-terang. Jika tidak, kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang tenteram. Ya, kalau tidak dia nak cerita dengan orang ni. Supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percaya akan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkatalah ia kepada kakak Musa, pergilah cari khabar beritanya, tolonglah cari berita anak kat mana dia tu kan. Maka pergilah ia, lalu dilihatnya dari jauh sedang seorang ramai tidak menyedari. Ya, dilihat dari jauh sedang orang ramai tidak perasan.
dan kami jadikan dia dari mulanya enggan menyusu kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusukannya. Ya, atau jadikan Nabi Musa dia tak nak menyusu orang lain, dia tak masuk. Melihatnya halnya itu, kakaknya telah kata, mahukah aku tunjukkan kepada kamu penduduk sebuah rumah yang dapat memeliharanya, ya, untuk kamu serta tulus ikhlas kepadanya. Jadi Musa dia tak mau menyusu, masalah kan. Ada orang cari capai pada susu. Itu dia pun tunjuk kena mak di sini je lah. Maka dengan jalan itu kami kembalikan, mana Allah Ta'ala susun benda. Akhirnya kembali balik Nabi Musa AS kepada pangkuan ibunya, seraya tenang tenteram hatinya dan tidak berduka cita disebabkan bercerai dengannya. Dan supaya ia mengetahui bahawa janji Allah, ada janji kan, lepaskan anak ni dan anak akan dapat kembali balik. Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang demikian itu. Kemudian Allah SWT berfirman mengenai keadaan ibu Nabi Musa alaihissalam sesudah menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam di Sungai Nil. Perasaannya sedih, menyesal, bimbang tentang anaknya yang dihanyutkan ke dalam Sungai Nil. Hatinya menjadi kosong, ya, tak ingat apa lagi. Bahkan hampir saja dia berteriak meminta tolong supaya mengembalikan bayi itu kembali. Ya, anak kampung perempuan mengandung anak dia kecil lagi dah kena hanyut lah tu. Ujian besar. Kata hal yang demikian akan mengakibatkan terbukanya rahasia bahawa Nabi Musa adalah anaknya dari Bani Israel. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga rahasia. Menjaga rahasia dengan meneguhkan hati ibu Nabi Musa AS sehingga ia dapat menahan dan mengawal anaknya daripada membukakan rahsia yang membahayakan nyawa anaknya, dan bersabar menanti janji Allah Ta'ala yang akan mengembalikan Nabi Musa kepadanya. Kemudian ibu Nabi Musa AS berkata kepada anak perempuannya setelah ia memperolehi ketenangan dengan memerintahkan saudara Nabi Musa AS, pergilah engkau mencari Nabi Musa, ke manakah ia dibawa hanyut oleh mana arus air Sungai Nil. Mana pergi? Boleh duduk orang Fir'aun. Cubalah menyusuri atau melalui pelusuk kota jika dia sudah dipungut oleh seorang yang baik hati. Maka berjumpalah oleh kakak Nabi Musa alaihissalam adiknya, ya, sedang didokong oleh dayang-dayang istana. Dayang dokong kan, dayang istana kerajaan yang sedang mencari seorang perempuan yang mahu menyusunya. Kerana bayi itu tidak mahu menyusu pada perempuan istana. Dia tak mahu. Maka kakaknya yang berlagak seakan-akan tidak mengenal adiknya yang masih bayi itu, setelah melihat bahawa mereka hampir berputus asa untuk memperoleh penyusu, maka menawarkan ia kepada mereka. Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memelihara bayi ini, yang akan yakin bahawa keluarga itu akan memeliharanya dengan baik dan dengan penuh kasih sayang. Mak dia sendiri kan. Pada mulanya orang-orang istana mencurigai kakak Nabi Musa ni, ya, dan menawarkan jasanya untuk menunjukkan keluarganya akan memelihara Nabi Musa. Tapi apabila diselidiki dan tidak meragui, akhirnya mereka membawa bayi itu ke rumah ibu Nabi Musa AS. Alangkah gembiranya mereka melihat Nabi Musa, Masya Allah. Janji Tuhan terbukti. Dan segera menyedut susu dari ibunya. Tak tahu, tak teringah lagi, tanpa diketahui oleh orang-orang istana yang datang membawa tadi. Kemudian Asia isteri Fir'aun gembira dan bersuah hati kerana diberitahu tentang keluarga yang hendak memelihara Nabi Musa, itu mak di sini. Segera dia menyuruh ibu Nabi Musa datang ke istana, ya, untuk tinggal bersama-sama. Puadu istana ulaklah. Tetapi ibu Nabi Musa menolak tawaran itu kerana alasan bahawa ia bersuami, mempunyai ramai anak. Maka dibiarkanlah
ya, tinggal rumahnya dengan membawa bayi bersama, dan kepada yang diberikan upah dan beberapa hadiah. Demikianlah apa yang Allah SWT janjikan kepada Nabi Musa AS telah menjadi kenyataan, iaitu dikembalikannya Nabi Musa AS kepadanya, pada kepangkuan ibunya dalam keadaan yang selamat, mana tidak keadaan sebaliknya. Qala ta'ala lamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin wa dakhala al madinata ala hina ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqada alaihi qala hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam sampai ke peringkat umurnya yang cukup kekuatan, cukup dewasa dan sempurna, kami beri kepadanya kebijaksanaan. Allah Ta'ala berikan kebijaksanaan cukup lengkap untuk menyambut jawatan kerasulan, serta 5 pengetahuan. Dan demikian kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Dan masuklah ia ke dalam negeri Mesir dalam masa penduduknya tidak menyedarinya. Lalu didapatinya di situ 2 orang lelaki sedang berkelahi, seorang daripada golongannya sendiri dan yang seorang lagi daripada puak musuh. Maka orang yang dari golongannya meminta tolong kepadanya melawan orang yang dari pihak musuhnya. Nabi Musa pun menumbuknya lalu menyebabkan orang itu mati tu sembuh. Musa ni gagal tadi, dia mau dia boleh jenjit. Lepas Nabi Syuaib AS punya anak perempuan menggembala kambing. Jadi bila nak minum satu telaga tu, 4 telaga tu besar, sampai 10 orang mau angkat tutup dia, tak boleh angkat. Ya, tiba Nabi Musa datang, dia angkat sebelah tangan ni. Ya, sebelah tangan ni dia angkat ni. Kuat ni. Pada saat itu maka Nabi Musa berkata, ini adalah dari kerja syaitan. Sesungguhnya syaitan musuh yang menyesatkan yang amat nyata. Mana angkara dia. Kemudian ia merayu dengan sesalnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menginai diri sendiri. Oleh itu ampunilah apa jua kiranya akan dosaku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya lalu mengampunkan dosanya. Sesungguhnya Allah Taala jugalah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kemudian dia merayu lagi, wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmat yang Engkau kurniakan padaku, peliharalah daku supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. Ya, itu sokongan kepada orang yang bersalah. Itu doa. Sebagai baca doa. Ya. Falan akun zahirina lil mujrimin. Tafsirnya ayat ini mengisahkan peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Baginda diutus sebagai rasul. Setelah dewasa Allah Ta'ala memberikan hikmat dan pengetahuan, maka peristiwa yang dialami yang mana Allah SWT berikan mana tingkat kenabian dan dapat bermunajat kepadanya. Peristiwanya berlaku pada satu hari ketika apabila baginda masuk ke kota Memphis. Pada masa itu penduduk seorang sedang berehat, maka didapatinya di dalam kota 2 orang sedang berkelahi. Salah seorang daripada Bani Israel dan seorang lagi golongan Nabi Musa yang lain adalah orang Mesir, kaum Fir'aun.
Maka orang Nabi Musa menerima pertolongan untuk mengalahkan orang Mesir. Lalu dipukulnya oleh Nabi Musa dan matilah orang Mesir tadi. Sudah. Kemudian Nabi Musa menyesal di atas kematian orang disebabkan pukulannya. Dan baginda telah tidak bermaksud untuk membunuhnya, tetapi ingin membela orang yang segolongan dengannya. Maka berdoa baginda, ini adalah perbuatan syaitan, musuh yang nyata dan menyesatkan. Maka ampunilah aku yang telah menginanya diriku sendiri. Itulah rayuan Nabi Musa alaihissalam. Ya Tuhanku, demi nikmat yang engkau berikan kepadaku, maka sekali-kali tidaklah aku akan menjadi penolong bagi orang-orang yang derhaka dan yang berdosa. Itu maknanya ikrar Nabi Musa alaihissalam tidak terlibat dengan golongan mujrimin, orang yang melakukan maksiat mungkar. Jadi antara sedikit daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian fa'as baha fil madinati khaifan liyatarakkabu ila akhir ayat. Sarkallahu azza wa jalla.